Okey, dalam video kali ini cikgu ingin terangkan sedikit macam mana nak menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan perbandingan. Alright, kamu tengok dalam modul muka surat 120. Okey, so dalam soalan, biasanya dalam soalan kalaulah dia tanya berkaitan dengan perbandingan, so benda apa yang kamu kena buat? Alright, so biasanya kalau dalam soalan perbandingan, cikgu suka untuk cari apakah perbezaan dalam gambar-gambar tersebut lah. Alright, so dalam kes ni kita tengok baca soalan dulu. So Raja A menunjukkan seorang budak perempuan sedang mengayuh di jalan yang rata pada waktu malam. Okey, so dekat sini yang pertama yang A jalan rata pada waktu malam. So kita boleh nampaklah cahaya dekat sini lebih cerah. Gambar Raja B pula dikayuh pada bukit yang curam juga pada waktu malam. So dekat sini kamu dapati bahawa cahaya yang dihasilkan adalah lebih malam. Raja C menunjukkan reka bentuk dinamo. Okey, so kita ada permanent magnet kekal, kita ada pencengkam pada roda membolehkan dia berpusing teras besi dan juga gegelung So gegelung disambung dekat pada bahagian bawah dan juga punca bertebat. Penutup lah, wayar lah. Alright. Pertama, okay, so lengkapkan jadual di bawah dengan membandingkan aspek-aspek yang dinyatakan di dalam jadual. Okay, so pertama ialah ditanya dari segi laju kayuhan. Okay, so kamu tengoklah yang mana yang laju, yang mana yang kurang laju. Okay, so kita tengok dekat sini, of course lah yang jalan rata adalah lebih laju So Raja B jadi kurang laju ataupun laju lebih rendah. Boleh juga kamu tulis macam tu. Okey, yang kedua, kadar pemotongan flux magnet oleh gegelung dawai. Okey, so laju ni bermaksud pemotongan dia adalah lebih banyak ataupun lebih besar, dan juga lampu malam ni disebabkan oleh kadar pemotongan flux magnet yang kurang ataupun lebih kecil. Okey, keadaan nyalaan mentol untuk A lebih cerah, B lebih malam ataupun kurang cerah. Okey, senang saja. So kalau soalan-soalan perbandingan biasanya ialah kamu dapat perhatikan daripada gambar sahaja. Alright, next. Hubung kait. Alright, so dia minta kamu buat hubung kait. So macam mana kamu nak menjawab soalan yang berkaitan dengan hubung kait? Okay, so pertama ialah kamu kena garis nak kaitkan apa. So dekat sini dia minta kamu kaitkan laju kayuhan dengan keadaan nyalaan mentol. So dia minta kamu buat hubung kait antara laju kayuhan, satu lagi ialah keadaan mentol. So bermaksud hubungan dia ialah biasanya untuk soalan hubungan kita akan jawab dengan di depannya adalah semakin. Okay, semakin apa. Alright, so dalam kes ni semakin bertambah ataupun semakin laju kayuhan basikal. Okay, semakin cerah keadaan nyalaan mentol. Alright, so kan jadi semakin lah. Okey, dekat sini semakin bertambah laju kayuhan basikal, semakin cerah nyalaan mentol. Okey, untuk hubung kait lah. Okey, yang kedua diminta kamu kaitkan kadar pemotongan flux magnet oleh gegelung dawai dinamo, satu lagi dengan arus elektrik yang terhasil. Okey, hubungkan antara dua tu. So dalam kes ni apa yang kamu perhatikan ialah yang kedua dan juga yang ketiga, kadar pemotongan flux magnet dengan keadaan mentol. So dekat sini kamu nampak dia berkadar terus Kenapa berkadar terus? Sebab dia lebih besar. Okey, lebih besar, lebih cerah, sama je lah. Okey, besar dan cerah. Maksudnya positif dengan positif Okey, kalau dia kata kurang cerah dekat sini, yang ni dia kali positif dan negatif. Positif negatif nanti jadi semakin bertambah semakin kurang. So dalam kes ni dua-dua adalah positif, perkataan positif. Maksudnya dia berkadar terus. Alright, so cara kamu tulis ialah kadar pemotongan flux magnet oleh gegelung dawai semakin bertambah kadar pemotongan flux magnet oleh gegelung dawai dinamo, semakin bertambah arus elektrik yang terhasil. So nampak dekat sini tak payah berubah apabila tak apa. Kamu tulis semakin semakin bertambah, letak ke depan boleh Asalkan nampak lah ayat perubahan, maksudnya semakin bertambah Alright. Berdasarkan jawapan anda di B1 dan B2 didaksikan. Okey, so laju kayuhan dengan keadaan mentol ini berkaitan dengan aruhan elektromagnet. Kadar pemotongan flux magnet bukan Lenz Jawapan dia ialah Faraday. Okey, Faraday. Okey, kadar pemotongan flux magnet dia berkait dengan Faraday tengok balik dekat bahagian atas dia dekat nota dekat bahagian atas ada. Okey. Faraday menyatakan digi taruh berkadar langsung dengan kadar perubahan flux magnet ataupun kadar pemotongan flux magnet. Okey, itu adalah hukum Faraday lah jawapannya.
Okey, kita tengok dekat bawah sikit. Teknik menjawab bagi kefahaman ataupun esei pendek. Okay, so esei pendek biasanya soalan ni melibatkan 4 markah. Okay, so nak menjawabnya jangan kamu buat esei yang panjang. Namanya pun adalah esei pendek ya. Walaupun namanya esei tapi kamu tak buat karangan. Okay, sebab apa? Kita nak mempermudahkan penanda. Okay, so penanda dia nak tanda, dia nak senang lah. Orang fizik ni dia nak straight to the point. Okay, so jangan ada pusing-pusing ya. Kalau kata nak abang nak. Kalau tak mau abang tak mau. Macam tu je. Okay, so dalam kinis kalau ada 4 markah, so kamu siap-siap terus ada 4 point macam tu. Alright? Okay. So ini ialah macam mana? Terangkan bagaimana dynamo menyalakan lampu basikal. So pertama simple je. Okay, kamu putarkan. Okay, putarkan. Magnet kekal diputarkan. Okay, kamu nampak pencengkam roda ni dia akan bersambung dengan magnet kekal. So yang berpusing ialah magnet lah. Bukannya gegelung. So ada setengah tu magnet duduk tengah. Yang berputar tu adalah gegelung. So mana-mana satu pun boleh kan. Sebab kedua-duanya boleh menghasilkan pemotongan flux magnet. So dalam kes ni magnet dia yang berputar. Alright, so kamu tulislah sikit. Flux magnet dipotong oleh gegelung dawai secara gerakan relatif. Okey, poin yang ketiga, arus aruhan terasa melalui aruhan elektromagnet. Yang keempat, tenaga kinetik bertukar kepada tenaga elektrik, kemudian dia bertukar kepada tenaga cahaya. So ini macam mana nak menyalakan lampu basikal. So dapat 4 markah, senang je. Alright, soalan nombor 2. Carangkan dan terangkan pengubahsuaian untuk menjadikan dynamo berfungsi secara lebih berkesan. Okey, untuk soalan pengubahsuaian biasanya kamu akan jumpa dekat soalan nombor 9, 10 atau 9, 10. Soalan 11. Pengubahsuaian ni adalah soalan 11. Kalau soalan 9, 10 jenis yang pilihan. Okey, dia ada barang A, dia ada barang B, dia ada barang C, dia ada barang D. Kemudian kamu tengok ciri-ciri mana, kemudian kamu pilih. Yang ini tak. Yang ini pengubahsuaian, yang ini adalah soalan nombor 11 lah patternnya. Okey, so soalan yang ni biasanya melibatkan 10 markah. Ni jarang lah. Yang ni memang tak dibagi ya. So jawapan kamu paling elok memang kamu kena letakkan dalam kotak. Alright. So kita ada 10 markah. So 5 bahagian adalah bahagian cadangan. So buat kotak pertama adalah bahagian cadangan. Dan kotak kedua kamu letakkan sebab. Alright. So 5 dekat sebelah kiri, 5 dekat sebelah kanan. So dapatlah dia punya max untuk markah ni iaitu 10 markah. So yang ni dia ada 12 lah sebab apa dia bagi 6. Alright. Okay. So yang pertama. So ni nak dapatkan 5 ni kamu buat kotak 5 lah. Sedang lah. So kamu nampak lah kan. Okay, pertama. Kekuatan magnet kekal. Okay, so kamu letak dekat situ. So pilihan yang kita ambil ialah lebih kuat. Okay, apa sebabnya? Untuk menghasilkan arus yang lebih besar. Simple je. Kadang-kadang kamu boleh pilihan kamu, cadangan kamu mungkin boleh salah. Tapi sebab kamu boleh betul. Ini sebabnya bila kamu menggunakan jadual, pemeriksa dia menggunakan semak bebas. Okay, markah untuk semak bebas yang ni. So ini dia boleh jadi bagi betul. Walaupun dekat sini salah. Alright. Kalau guna ayat panjang tu kadang dia boleh salah jadi salah semua sekali. Okay. Next. Yang kedua ialah bahan truss yang digunakan adalah truss besi lembut ataupun soft iron core. Truss besi lembut. Sebabnya ialah mudah dimagnetkan dan mudah dinyah magnetkan. Okey. Yang ketiga, bilangan lilitan dawai. So nak bertambah kena lagi banyak lah. Lebih banyak bilangan lilitan akan menghasilkan pemotongan flux magnet dengan lebih banyak. Okey. Alright. So yang bawah ni, ini cikgu tinggalkan kepada kamu. Okey. So ini adalah latihan lah. Okey. So latihan nanti kamu dah buat ini. Nanti bahagian ni kamu snap dekat cikgu. Muka surat 122. Okey. So bawah. Inilah perbandingan antara penjana arus terus dan penjana arus lari. So arus terus yang ini ujungnya disambung kepada komutator yang terbelah. Yang ini disambung kepada dua gegelang gelincir. Yang ini komutator dia akan bertukar sentuhan setiap kali separuh putaran. Yang ini dia akan sentiasa bersentuhan dengan brus karbon yang sama. Ini outputnya ialah arus terus. Yang ini ialah outputnya adalah arus mengalir. Nama pun penjana arus mengalir ya. Arus terus dia mengalir dalam satu arah yang tetap. Yang ini dia ada pergi, dia ada balik. Maksudnya pada galvanometer tu ada kadang-kadang main daripada kanan ke kiri, ada juga main daripada kiri ke kanan. Okey, so untuk arus terus
Satu saja arah pengaliran. So daripada kiri ke kanan, kiri ke kanan dan sampai habis. Alright. Okay, so itu saja untuk video tutorial kali ini. Pendek saja. Okay, so kita akan jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.